الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يبصرون. الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita kehadrat Allah Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat kelak insya-Allah. Dan pada malam ini kita masuk tajuk mencela orang sebab kemiskinan. Bagaimana keadaan apabila seseorang mencela seseorang miskin? Bagaimana pandangan agama di sisi Allah Ta'ala? Antara perkara yang dicela dan dilarang ialah merendahkan taraf orang miskin sebab kerana kemiskinan dia. Dahlah dia miskin, susah payah nak makan, susah payah nak minum, susah payah tempat tinggal dan tidak selesa. Lalu kita mencela dan merendahkan taraf mereka orang miskin, maka perbuatan itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita menghinanya. Sedangkan kemiskinan itu, kita kena ingat bahawa kemiskinan itu adalah syiar. Kemiskinan itu adalah syiar para nabi. Ada nabi yang miskin, ada nabi yang kaya. Dan dia kata kemiskinan itu adalah syiar para nabi dan sifat para hamba Allah yang terpilih. Turut dicela dan dilarang juga membesarkan diri ke atas kaum fakir miskin. Kita berlagak sombong, riak, takabur dengan pangkat, gaji, harta benda yang kita miliki terhadap orang-orang miskin, fakir miskin. Menghina mereka, tidak mengambil berat terhadap urusan mereka, dah ambil cakna. Dia nak makan, dia nak minum, bagaimana nak membesarkan anak-anak, contoh miskin, yang yatim contohnya. Dan contohnya dikata apa? Serta mengutamakan orang kaya lebih daripada mereka, yakni miskin, disebabkan kebendaan. Duk lebih kepada orang kaya sebab kekayaan yang ada pada mereka. Semua itu merupakan jenayah yang terlarang, pengarang kata. Maka awaslah dirimu daripadanya. Kalau hendak menghormati seseorang, hormatilah ia menurut qada penghormatannya terhadap Allah Ta'ala dan Rasulnya, dengan mendirikan segala kewajipan agama dan mengenal segala hak dan batasan Allah dan Rasulnya. Tidak kira ia itu dari golongan yang kaya ataupun golongan yang miskin. Dalam hal ini persamaan mengenai urusan agama antara orang kaya dengan orang miskin, maka hendaklah dilebihkan orang miskin kerana kemiskinannya, patah hatinya, dan kerana kurang perhatian orang ramai terhadapnya. Orang kaya-kaya duduk tempat sedap makan, VIP lah. Hak bawah tu makan nasi utuh, selera rata-rata. Macam kita buat program meraihkan anak yatim.
Apabila meraihkan anak yatim, saya tak ada tempat untuk VIP. Tak ada tempat duduk. Jadi sebalik pula, kita nak raih anak yatim, lepas tu orang pula raih VIP. Tak ada. Setiap anak yatim ini VIP ataupun orang yang berpangkat melayan mereka, servis, cedok nasi, bagi lauk. Kalau tak boleh nak makan sendiri, suapkan. Itu dia. Itu patut program meraihkan anak yatim. Tapi kita lihat apa yang berlaku dalam masyarakat itu. Tajuk tu comel dah, meraihkan anak yatim miskin. Tetapi dalam program tersebut yang diraihkan pembesar sahaja. Tak makan sedap-sedap. Nah, ni kita lihat patah hati orang miskin kerana kurang perhatian orang ramai terhadapnya. Berlainan dengan orang kaya. Biasanya peribadi orang yang lalai kerap memberikan penghormatan yang lebih kepada orang kaya disebabkan kebesaran dunia yang ada di dalam tangan mereka. Itu dia. Sebab itulah kita kena ingat, kita nak buat majlis makan, kenduri kendara, kesyukuran, solat hajat, doa selamat atau program apa-apa sekalipun, sekiranya dalam majlis tersebut dijemput semua orang yang hadir, sanak saudara, rakan, teman, jiran, tetapi dalam majlis tersebut tidak dijemput orang miskin dan anak yatim di dalam majlis tersebut, sehebat mana majlis, sehebat mana, sekaya mana, semewah mana majlis dilancarkan, maka di dalamnya tidak ada keberkatan. Sebab dalam tu orang hak kenyang berlaku, orang hak senang-senang berlaku, hak makan tak payah. Itu dia. Seterusnya, menganjurkan sedekah dari barang pilihan. Bagaimana kita nak sedekah? Hendaklah anda bersedekah dan membelanjakan harta di jalan Allah dari suatu yang anda sayangi, agar anda boleh memperoleh kebajikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Allah Taala sebut, kamu tidak akan memperolehi kebajikan. Macam mana pula? Kamu tidak akan memperolehi kebajikan sehingga kamu membelanjakan dari apa yang kamu kasihi. Para ahli tafsir berkata kebajikan albir, masuk kebajikan di sini ialah dimasukkan dengan syurga. Seseorang itu tidak akan mencapai syurga, tidak akan dapat masuk syurga sekiranya sehingga kamu membelanjakan dari apa yang kamu kasihi. Oleh itu, hendaklah anda mengutamakan sesuatu yang anda sedekahkan atas dirimu sendiri. Maksudnya mengutamakan ialah jika padamu ada sesuatu dari mata benda dunia yang anda sangat memerlukan, sangat kasih, memerlu, tetapi anda telah memberikannya pula kepada orang lain dari kaum muslimin yang memerlukannya, juga dengan memalingkan keperluan anda kepada mata benda itu. Demikianlah anda akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. PT ada dah ni nak beli laptop, PT ada dah ni nak beli iPad, PT ada dah ni nak beli BlackBerry. Tiba-tiba kita dapat maklumat ada anak yatim, ada fakir miskin memerlukan pakaian, minuman, pakaian, minuman, makanan, maka kita korbankan apa yang hak kita nak beli tadi. Bagaimana saya dah cerita minggu lepas, bagaimana seorang yang tukang kasut yang telah mengumpul duit untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Dia dah cukup duit dah. Lalu suatu hari isteri tukang kasut tersebut hamil, mengandung dan mengidam. Apabila jiran dia memasak, masak kari, kari pula kari mamak, masak kari kepala ikan pula, tu dia. Kalau kepala kereta api sedap lagi,
naik kepala ikan. Masuk lalu aura dia tu asap masuk dalam rumah. Oh sedapnya kari kepala ikan ni, kari kambing. Nah, lalu isteri kata bang, dia minta agak sikit sebab ngidam. Bukan nak banyak, sikit je, nak rasa, nak lepas je. Nah, akhirnya suami pun pergi minta. Assalamualaikum, isteri saya bau tadi, bau kambing, bau kari, tak silap. Boleh tak minta sikit? Apa jiran yang miskin cakap? Daging kambing tersebut halal bagi saya dan haram bagi kamu. Bapamu kata begitu. Halal bagi keluarga kami dan haram bagi kamu. Sebab kami selama 3 hari tidak menjamah makanan. Tidak ada apa yang hendak dimakan. Tidak ada apa yang hendak diminum. Tidak ada apa yang nak dijamukan untuk keluarga. Lalu pada hari yang ketiga, kami pun berjalan-jalan di tepi jalan. Lalu melihat seekor ataupun satu bangkai kambing yang mati. Bangkai, sebut bangkai. Tengok bangkai kambing di tepi jalan. Lalu kami ambil sikit untuk buat balik, untuk makan tengah hari. Dan benda ini halal bagi saya darurat dan haram bagi kamu. Lalu si pembuat kasut tadi terkejut. Duit yang ada untuk mengerjakan haji tersebut. Lalu dia balik ke rumah, mengambil duit tersebut untuk diinfakkan. Dia beri belaka 150%. Bagi peratus. Kalau 10,000 nak pergi haji tahun tu, tabung haji dah, nak contoh lah, dia beri belaka 10,000, contoh beri belaka. Maka tahun tu dia tidak dapat mengerjakan haji. Lalu jemaah-jemaah haji di kalangan masyarakat kampungnya dah menunaikan haji. Lalu sesampai di sana di Makkahul Mukarramah, dia jumpa, dia tengok. Dia tengok siapa? Dia tengok tukar kasut mengerjakan haji. Padahal dia dah pergi. Lalu malaikat yang bertugas pada tahun itu bertanya, ramai mana tahun ni orang mengerjakan haji? Lalu malaikat ni pun buat report, yang bertugas dia tu ramai tahun ni. Tapi seorang abuk dok dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada haji mabrur. Al-mabrur ramai, haji mabrur tak ada. Lalu Allah Ta'ala menerimakan haji dengan sebab seorang hamba. Allah Ta'ala mula-mula Allah Ta'ala nak terima haji seluruh orang yang ada mengerjakan haji pada tahun itu. Tetapi Allah Ta'ala menerima kerana ada seorang yang tukar kasut tadi kerana sikap mulia telah mengorbankan uang untuk mengerjakan haji kerana jirannya yang fakir miskin. Hak kita sayang. Tak senang. Kita dah racang dah, simpan duit dah, nak beli itu, nak buat ini. Tiba-tiba ada pengumuman, ada anak yatim, ada pun fakir miskin. Tapi alhamdulillah saya ucap dah dalam Facebook saya, terutama surah jemaah SRP ni, surat rantau Petronas ni, 2 kali saya mari 2 kuliah, 2 kali kuliah untuk 2 minggu lepas tu. Tak silap saya 2,000 lebih duit yang dikumpul minggu lepas, dapat RM1,675. Tak, minggu lepas, bulan April yang mari minggu lepas, kita cerita bab sedekah. Saya dah umum anak yatim yang nomor 12 tahun telah melakukan pembedahan jantung berlubang. Anak yatim bagaimana nak menghadapi ibu tunggal, emaknya yang tidak berduit, makan tak cukup, minum tak cukup, hendak kos tersebut lebih kurang 25,000. Akhirnya 24,000 telah ditampung oleh, tak silap saya, Persatuan Kasih ke apa benda lah, dia dah bayar 24,000. Tetapi kos rawatan susulan pergi mari duduk 2 minggu di sana. Lalu si ibu ini mengungut dan meluahkan perasaan kepada AJK saya. Dia kata, Allah piti tak cukup ni, doktor suruh beli itu, doktor suruh beli ni. Kita kata jangan bimbang, atas nama Cakna anak atik kemaman kita akan usahakan.
Alhamdulillah pada 1 Mei 1 Mei hari pekerja, hari buruh, kami telah pergi rombongan dan menyerahkan wang tersebut sebanyak 5,200, termasuk jemaah surau yang saya kutip 2 kali. Yang 2 kali maknanya yang kali pertama 400 lebih, kali kedua minggu lepas RM1,675 dan campur dengan sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah, dan rasa kelegaan. Dan kita masih lagi membuka untuk memberi peluang kepada kita bersedekah. Memanglah kita ada hajat untuk kita membeli sesuatu keperluan untuk keluarga kita. Tetapi dalam perkara ni dia kata apa? Allah Ta'ala sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Ta'ala sebut kamu tidak akan memperolehi kebajikan. Ulama para tafsir mengatakan tak boleh kebajikan, maksudnya tidak akan dapat masuk syurga lah, sehingga kamu membelanjakan dari apa yang kamu kasihi, kamu sayang. Memanglah sayang pitih kita ni, kita planning dah nak beli tu, nak beli ni, cuti sekolah akhir bulan ni nak gilang. Nak gilang. Saya tanya sahabat, dah nak gilang, belah mana? Allah Ustaz, langkawi. Dia sebut biar habis. Tak mai sebut nak gilang. Aku ingat lang kangok ke apa dak nak gilang. Allah. Nak gilang kawi. Nak 2 minggu ni cuti sekolah nak gilang, langkawi. Lepas tu tiba-tiba ada orang miskin, ada anak yatim memerlukan, kita batal percutian kita dan belanja tersebut diinfak. Contoh, tadi seorang tukar kasut yang duit nak pergi haji diinfak habis. Lalu pada tahun itu semua orang diterima dan dia tak dapat mengerjakan haji, tetapi dia mendapat haji mabrur. Hebat. Ramai mana yang mengerjakan haji tak dapat haji mabrur, tapi dia dah pergi haji tahun tu, Allah Ta'ala terima dia kerana duit yang dia memang untuk mengerjakan haji dia tak pergi, sebab dia membantu jiran dia yang miskin, yang terpaksa makan bakar kambing dan sebagainya. Itu dia. Itulah juga para ahli tafsir berkata albir, kebajikan dimaksudkan di sini dengan syurga. Oleh itu hendaklah anda mengutamakan sesuatu yang anda sedekahkan atas dirimu sendiri. Maksud keutamaan ialah jika padamu ada sesuatu daripada mata benda dunia yang anda sangat memerlukan, tetapi anda telah memberikannya pula kepada orang lain dari kaum muslimin yang memerlukan, juga memalingkan keperluan anda kepada mata benda itu, demikianlah anda akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asyar ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka mengutamakan kawan lebih daripada dirinya sendiri, kedati pun, maksud ni Indonesia, kedati pun walaupun mereka dalam keadaan memerlukan. Maka barang siapa yang terpelihara daripada kekikiran jiwa, kedekut jiwa, mereka itulah orang yang beruntung. Tengok para sahabat di dalam peperangan, apabila mereka cedera, lalu sahabat yang pertama cedera tadi meminta air, cedera dalam peperangan menentang kafir dan kekufuran, lalu nak minum air, ambil dah air nak minum tu, tiba-tiba kawan sebelah minta alma, air, dia pun nak minum dah ni. Kalau kena kita dah nak minum, dah maaf habisnya, dia tak minum, lalu dia beri pada sahabatnya, lalu sahabatnya nak minum pula, sebelah pula minta air, sebelah minta air, akhirnya pusing, siapa ke dia balik, siapa ke dia dah syahid mati dah. Nak cerita, nak sanggup meletak keperluan kawan-kawan lebih daripada diri sendiri. Lantaran itu sepatutnya anda merasa gembira apabila seorang peminta sedekah datang kepada kamu. Tengok, pengarang kata Abdullah Al-Haddad mengatakan,
Sepatutnya anda, kita semua rasa gembira apabila seorang peminta sedekah datang kepada kamu. Sebaliknya, kita pula rasa bala. Wah, bala mari pula terbalik. Patutnya orang mari minta sedekah di rumah ataupun di mana-mana tempat kita pergi, tiba-tiba ada orang minta sedekah, kita rasa gembira dengan seorang peminta sedekah datang pada kamu. Tapi tak, kita rasa Allah, mari pula. Mari dah. Mari orang lain Myanmar hari ni, Bangla pula tak contoh. Sebab itulah adalah hidayah. Dia kata sebab itu adalah hidayah Allah untukmu. Apa hidayah? Bukan hidayah, silap. Itu adalah hadiah. Dia kata apa? Sebab itu adalah hadiah Allah untukmu. Kena pegang hak ni sebutin. Orang yang mari minta sedekah kepada kita, dia datang, yang pertama kita letak perasaan rasa gembira. Sebab apa? Itu adalah hadiah Allah Ta'ala untukmu. Sedang peminta sedekah itu sebenarnya berhak kepada sedekah itu. Meskipun ia datang menunggu kuda berkenderaan. Menunggang kuda berkenderaan. Dia mari naik kereta kacil, kereta wibuah, minta sedekah. Wah, kereta sedap dah, minta lagi. Biarlah dia naik unta ke, naik kuda, naik kambing ke. Naik kambing tak apa lagi, kelisa orang naik. Kelisa ikan orang naik ke mana? Kambing. Mari. Meskipun dia datang menunggang kuda berkenderaan, sekurang-kurangnya jika tidak dapat memberi, tolaklah ia dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika hendak bersedekah, hendaklah anda sendiri yang mengelolakan pemberian sedekah tu. Tu dia. Nak buat sedekah, biar kita sendiri ataupun tuan rumah. Ni bagaimana nak kongsi pada tahun sudah. Pada tahun yang lalu, khususnya di bulan Ramadan, maka orang pun individu dia buat. Individu kadang-kadang dia buat di rumah dia. Ustaz, saya nak 50 orang anak yatim. Ada juga yang dia tak buat di rumah. Ustaz, saya nak buat di Bangkok. Jauh tu di Bangkok tu. Cukar je, bukan dia di Thailand tu. Restoran Bangkok. Buat di Bangkok berapa orang? Nak dia mana 100 orang. Dia berebut. Sebaik-baiknya dia kata apa? Hendaklah anda sendiri yang mengelolakan pemberian sedekah itu, sekalipun pada setengah-tengah masa saja. Sebaik-baik awak buat sendiri. Panggil anak yatim datang rumah kamu, atau rumah kamu tak ada nak buat, sempit, tak ada nak siap, buat di restoran, kamu yang anjurkan. Lepas makan, anak yatim bersalam dengan kamu, gosok kepala. Lepas tu ulu piti, tangan kamu sendiri, kamu yang mengelolakan. Itu lebih baik. Sebab apabila Nabi SAW bersedekah, bagindalah yang sendiri yang menyampaikan sedekah itu dengan tangannya yang mulia. Tengok Nabi sendiri. Sebabnya yang lain ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menerima sedekah itu dengan tangannya, kudratnya yang maha suci daripada tangan pemberi sedekah tadi. Maka seolah-olah sedekah itu telah disambut oleh tangan Allah yang maha suci. Nak ceritanya, sebelum fakir miskin, anak yatim terima ni sumbangan daripada kita, sebelum tangan fakir miskin, anak yatim terima sumbangan daripada kita, tangan Allah dah terima dah sedekah, amalan sedekah kita tu. Allahu Akbar. Dan kita baru buat program nak makan, apa tu nak beri sumbangan. Anak yatim miskin dah ambil lagi sumbangan, tangan dia dah pegang lagi wang. Maka benda yang kita bagi ke dia, tangan Allah Ta'ala dah terima dah sumbangan sedekah kita. Tapi dengan syarat ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata apa? Ialah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga yang menerima sedekah itu dengan tangannya, dengan kudratnya yang maha suci dari tangan pemberi sedekah tadi. Maka seolah-olah sedekah itu telah disambut oleh tangan Allah yang maha suci.
sebelum disambut oleh tangan peminta sedekah itu. Sampai gitu sekali dah. Demikianlah seperti mana yang tersebut di dalam sesuatu riwayat. Suatu riwayat lah. Dan di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala pula dalam surah At-Taubah, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahawasanya Allah menerima taubat daripada hamba-hambanya dan dia menerima sedekah? Tidakkah mereka mengetahui? Mu tak tahu ke bahawa Allah Ta'ala ni penerima taubat daripada hambanya? Yang pertama, Allah Ta'ala terima taubat daripada hambanya. Yang kedua pula, Allah Ta'ala menerima sedekah. Dan sesungguhnya Allah penerima taubat dan penyayang. Dan seterusnya kita tengok dah sikap seorang miskin. Seorang miskin harus sabar atas kemiskinannya. Jangan pula dia miskin, lepas tu dia mengunguk-unguk dan merasa tak puas hati terhadap Allah Ta'ala. Seorang miskin harus sabar atas kemiskinan dan merasa puas terhadap rezeki yang telah ditentukan Allah baginya. Ada orang yang 50 tahun bekerja, tak henti-henti, hari buruh ke hari apa ke, tak kerja je, tak henti-henti, tapi tak kaya juga, susah juga. Sebab apa? Itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang baru cebur hari ni, baru buat hari ni, baru mula sebulan, tiba-tiba dah jadi jutawan, dah kaya-kaya. Menengok mana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Serta redha dengan takdir Allah Taala yang telah menjadikan seorang itu miskin. Orang miskin kena redha dengan kemiskinan dia. Ingat, jangan sampai jadi seorang yang sentiasa berkeluh kesah, gelisah dan banyak bersungut-sungut. Setelah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, ya ma'asyiral fuqara'i a'tullaha min qulubikumur ridha tasfaru bisawabi faqrikum. Maksudnya, wahai kaum fakir miskin, tunjukkanlah keredaan kepada Allah dari hati yang penuh tuluh ikhlas. Nescaya kamu akan mendapat pahala kemiskinan. Kalau tidak, tentulah sia-sia belaka. Sudahlah miskin, tidak dapat pahala pula. Orang miskin, dia redha dengan kemiskinannya, maka dengan kemiskinan tersebut dia akan dapat pahala. Al-fuqara us-sabbaru julusa'ullahu yaumal qiyamah. Kaum fakir miskin yang sabar duduk di majlis Allah pada hari kiamat. Tengok ni. Hadis Nabi sebut, kaum fakir miskin yang sabar duduk di atas dunia, sabar dengan kemiskinan. Lalu di akhirat mereka duduk di majlis Allah pada hari kiamat. Kita duduk dalam majlis, dak program hak besar-besar, pembesar-pembesar, dalam program pemerintah-pemerintah, dak agung ke sultan, Allah dak akad nak rasa besar dah. Hak ni duduk dalam majlis Allah pada hari kiamat, nak bayang tuan, besarnya. Kanal fuqara, kanal faqru an yakuna kufra. Dan Nabi sebut dalam hadis dia pula, kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan manusia menjadi kafir. Jaga. Yakni, sekiranya si miskin itu sentiasa bersungut terhadap ketentuan Tuhan dia, tidak puas hati dengan pembahagian Allah terhadapnya, dia nak banyak lagi, Allah Ta'ala bagi sikit setakat ni. Dalam hal ini mungkin sekali ia akan terjerumus ke dalam bala menentang Allah, kerana dia telah melebihkan setengah-setengah hambanya terhadap setengah yang lain dalam pembahagian rezeki. Dia boleh banyak, kita boleh sikit, kerja sama. Macam orang jadi nelayan lah, contoh tak.
Pergi ke laut sama-sama, kapal lebih kurang, pokak pun sama saiz besar, naik muka pun sama-sama, laut yang sama, nak waktu yang sama. Dia ni boleh banyak, hak ni sikit je boleh. Dan mana dia boleh banyak? Lepas tu tuduh orang ni beli atu ni. Atu dah. Dia ni beli atu tu, atu ikan. Tak kira lah. Dia boleh tuduh orang pula. Itu juga nak cerita. Orang yang telah sampai kepada peringkat serupa ini dikhawatiri menjadi seorang miskin yang tiada sabar dan tiada mengenal Tuhan sama sekali. Kerja lama dah, miskin gini juga apa-apa, tak reda, tak adil Tuhan ni, bagi dia saja kita tak bagi. Itu dia. Seorang miskin harus mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dan bertaubat, berterima kasih terhadap setiap orang yang berbudi pekerjanya. Orang ni mari bawa beras, orang ni bawa air, orang ni bawa makanan, orang ni bawa duit, maka dia kena berterima kasih di atas pemberian orang tersebut. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tiada mensyukuri Allah sesiapa yang tiada berterima kasih kepada manusia, tak terima kasih langsung. Dia harus juga memuji setiap orang yang berbudi dan berbuat baik kepadanya, serta mendoakan dengan baik. Macam orang mari bawa duit, orang mari bawa makanan, orang bawa mari pakaian, kita kena berdoa dengan mengucap, Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur, murahkanlah rezeki, berkatkanlah dunia dan akhirat. Kan seronok hati dia dengar. Dia tak minta benda lain. Dan disebut lagi, dia harus juga memuji setiap orang yang berbudi dan berbuat baik kepadanya, serta mendoa dengan perkara yang baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khaira faqad ablagha fi tsana'i." Siapa yang mengucap kepada orang yang berbudi kepadanya, moga-moga Allah membalas dengan baik, maka benar sebenarnya ia telah melekatkan kepujian. Seorang miskin tidak harus mencela dan mencaci orang yang tidak memberi sesuatu, kerana yang demikian itu sangat dibenci. Dia minta dah. Biasanya orang miskin dia akan cari rumah hak besar, kereta hak banyak, kereta hak besar-besar. Tu dia. Dia tengok rumah kaya, tengok-tengok tak bagi, lepas tu dia caci pula. Padahal dia kata kerana yang demikian itu sangat dibenci. Pada hakikatnya yang memberi dan yang menahan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dan semua makhluknya tertakluk di bawah kehendak Allah Taala, digerakkannya menurut kemahuannya. Seorang miskin tidak harus sentiasa mengharapkan bantuan orang lain. Tiap tahun harap bantuannya. Nak raya tunggu bantuan, nak sekolah tunggu bantuan. Usaha dengan diri sendiri tak ada, tunggu corok kira nak malas bekerja. Ni tak boleh. Sebab itulah Nabi kata, semulia-mulia kamu, sebaik-baik kamu daripada orang duk minta sedekah tepi jalan, kamu pergi masuk dalam hutan bawa tali. Bukan masuk dalam hutan bawa tali cari pokok gatul tekak mati. Gatul diri bukan. Bawa pisau, bawa tali, pergi cari kayu api. Tak ada. Susah sangat. Pergi cari kayu api dan dikumpul, diikat dan dijual. Itu lebih baik daripada meminta sedekah. Dan seterusnya. Seorang miskin tidak harus sentiasa mengharap bantuan orang lain, serta menggantungkan nasib kepada mereka, kerana sifat tamak hak orang itu sendiri adalah kemiskinan diri. Kira nak hak orang je, usaha tak nak, dan terlampau mengharap serta menggantungkan diri kepada selain daripada Allah akan menyebabkan kecewaan dan kerugian. Seharusnya seorang miskin itu berpuas hati dengan apa yang dia ada dan memohon terus kepada Allah Ta'ala jika perlu. Nabi bersabda, "Man yasta'ifa ya'ifahu Allah, wa man yastaghni yughnillah." Siapa yang merasa puas dengan yang ada, dia rasa puas dah.
Dia rasa cukup dah dengan apa yang ada, nescaya Allah akan menutupkan keadaannya. Dan siapa yang tidak perlu, dan siapa tidak perlu kepada orang lain, nescaya Allah akan mencukupinya. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW sebut menerusi hadis di atas telah menjadikan umatnya dengan keadaan sederhana dan mencukupi. Jika mereka tidak suka meminta-minta dan merasa puas dengan yang ada, dan ingatlah bahawa janji-janji Allah dan Rasul-Rasul tetap benar, tiada ragu padanya lagi. Ingat, jangan sampai seorang miskin itu mengucap begini, si fulan itu telah memberikan sekian-sekian, dia tu beli banyak ni, itu ucapan, padahal ia berdusta. Dia kata si fulan tu telah memberikan sekian-sekian, padahal ia berdusta. Maksudnya ialah untuk mengelirukan orang yang menegur supaya ia memberi pula. Dia mari seorang pegawai, nak mari seorang pegawai ke Tonang, dia kata pegawai tu mari beri 2,000 baru ni. Beri 2,000, pada ada sekarang kawan ni pendengar 2,000, aku kena beri 3 pula. Mari pula kaki ada bagi. Dia buat keletong gitu, buat dusta, mengucap. Dia kata si fulan ni ada beri banyak ni, padahal yang berdusta. Maksudnya ialah untuk mengelirukan orang mendengar supaya ia memberi pula. Ataupun ia mengucap sebaliknya, si fulan itu tidak memberi apa-apa. Dia buat duduk pada orang bagi, dia kata tak bagi pun, kerana khawatir orang yang mendengar itu tidak akan memberi lagi jika ia mengetahui orang yang pertama tadi telah memberinya. Ni cara menipu dalih. Sebab ada kita pergi ada satu tempat bulan yang lalu, tak jauh ni ke masjid kita ni, saya pergi. Apabila suami meninggal berlaku kemalangan, kita pergi rumah dia, PPRT. Kita tanya, ada dapat bantuan? Taduk. Kebajikan masyarakat? Taduk. Taduk. Jadi kita ada ni, berat nanang. Hak tu taduk, hak ni taduk. Apa gila kita dah bersih rumah, kita dah repair belaka, kita dah bagi duit, dah bagi itu ini, kita nak keluar, takdir Allah Ta'ala datang pegawai kebajikan masyarakat Kemaman. Betul lah kita kenal juga. Cak na siapa, dia kata. Dan ni baru siapa dah? 2 tahun lah bagi sumbangan. Tadi dia kata taduk. Dah boleh. Tanya bantuan ni, taduk. Kebajikan, taduk. Padahal bahan dah. Ni dah. Yang kita sedihnya, mak ni uzur, percakapan pun tak berapa butir. Segala duit akan dikebah oleh anak. Bukan nak membantu, tapi kedarah bahalkan. Ni kita sedih. Allahu Akbar. Ada pula anak yang tidak boleh mengatur urus rumah tangga tersebut. Jangan, dia kata ingat, jangan sampai seorang miskin itu merahsiakan segala kurniaan Allah yang telah diterimanya. Tengok tu, orang kata dah bagi tu bagi, dia kata tak. Lalu ia sering mengadu hal kepada orang ramai, dan dia kata tak beri. Sebab kita tengok, kadang-kadang bagus juga beri beras ni, tapi saya kata lebih baik bagi duit. Sebab saya tengok satu rombongan datang bagi beras, satu rombongan datang bagi beras. Sebab kita duk tengok beras ni dekat 5 kapit, tak dah makan, tak masuk pun, beli kedai. Apabila kita cek beras tu, ada makhluk Allah yang warna hitam, panggil apa? Bubuk warna hitam. Jadi rosak beras. Tengok. Beras banyak 5 kapit 10 kilo. Kita cek tengok, habis rosak beras orang bagi dulu. Sebab tak masuk, duk kira beli. Benda ni perkara yang berlaku, tak pandai tabik urus. Dan menunjukkan keperluan. Dia kata apa? Dan jangan sampai seorang miskin itu merahsia segala kurniaan yang telah diterimanya, lalu ia sering mengadu pada orang ramai dan menunjukkan keperluan kepada semua orang. Memang ada setengah orang miskin yang membuat seperti itu kerana mencari simpati orang untuk memberinya. Apabila mendengar keadaan yang merucing itu,
mungkin ia berdusta. Maka berdosalah ia atas dusta itu. Maka jadilah segala pemberian yang diterima syubhah. Dia kata miskin, dia kata tak ada duit, tapi kita pergi tengok ada. Nah, segala perkara yang disebut di atas itu sering menimpa kebanyakan dari golongan fakir miskin yang kurang pengetahuan dengan tata tertib tersebut dan selalu berperasaan tamak dengan apa yang ada di tangan orang lain. Contoh, kita kamu dah pada 2 minggu yang lalu dah. Ini kena nasihat. Orang kadang-kadang orang miskin ni dia berlepas tangan, dia duduk atas. Dia ni orang miskin. Ustaz, kita tak boleh bayar, kita tak boleh bayar zakat tahun ni. Sebab kita miskin, mana ada piti. Tengok Imam Al-Ghazali menyebut supaya kena cek dulu. Takkan tak boleh bayar zakat miskin-miskin awak. Zakat Nabi Muhammad pun zakat fitrah lah. 5 riyal je. Dia ada rate dia. RM5, RM6, RM7 ke tahun lepas, tak silap lah. Nah. Takkan RM5 ada 2 beranak tak boleh bayar RM5. Sebab tu alam ulama Imam Ghazali suruh cek dulu. Ada tak barang-barang yang keperluan mereka yang boleh dijual, boleh diganda atau dijual. Tengok belakang rumah. Ada 3 hotel. 3 hotel apa? Biskar Sudirman, Biskar tu zaman Toki. Lepas tu 2 butir lagi ada mesin getok. Kalau duk perok situ, baik jual. Maknanya wajibnya bayar wak zakat fitrah ni, cari barang hak boleh jual sehingga dapat duit, bayar zakat fitrah. Gitu ulama suruh. Ni dak dia ada, dia lepas tangan, ustaz dia boleh bayar sebab kita tak boleh bayar pada belakang rumah banyak barang hak boleh kita kumpul dan kita jual. Ni perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, tolong ingatlah. Seterusnya dia kata, jangan minta kecuali terdesak. Ini berlaku. Kecuali terdesak ni tak terdesak. Minta kerja dia minta. Adapun meminta orang itu sangat dicela sekali. Kecuali ketika dalam keperluan yang mendesak. Meminta itu dikira suatu perkara yang keji, meminta ni. Dan tiada suatu perkara keji pun yang dibolehkan kecuali meminta ini sahaja. Hak banyak-banyak keji kena tinggal belaka. Kecuali hak ni, hak keji yang boleh buat, tetapi terdesak. Sebagaimana yang berbunyi dalam riwayat, La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhi muz'atul lahmi. Tengok tu. Meminta-minta itu akan terus kekal pada diri seseorang kamu sehingga ia bertemu dengan Tuhan. Jadi kuat. Kerja dia daripada hidup, minta sampai ke mati. Minta je. Hingga ia berjumpa dengan bertemu dengan Tuhan, sedang pada wajahnya tidak ada sepotong daging lagi yang tinggal. Lumpuh habis. Ni tengok ni. Sabda Nabi SAW, La tahillul mas'alatu li ghaniyyi wala li dhi marratin sawi. Tidak dibolehkan meminta-minta atas orang yang kecukupan, cukup dah. Dan tidak juga atas orang yang terkena tenaganya kuat untuk mencari. Dan tidak, dua benda kita tengok sini dalam hadis Nabi. Tidak dibolehkan meminta atas orang yang cukup. Minta barang ada dah. Minta cukup dah. Minta lagi. Tak boleh. Dan yang kedua, tidak juga atas orang yang tenaganya kuat untuk mencari. Tenaga kuat, tak boleh minta. Dia kena kerja. Dah boleh cari upah, ambil makan gaji ke mana. Maksud hari ini ialah, jika seorang itu cukup serba-serbi, ada sedikit wang, ada kerabat yang membantu, atau ia masih kuat dan berkuasa untuk mencari cara hidup dengan bekerja atau berusaha, lalu ia meminta-minta juga. Tenaga ada, pitih ada dah, dah banyak pun ada juga, maka berdosalah ia. Ni gambar tak tahu fakir miskin. Kerana meminta-minta orang menjadi haram atas dirinya, ataupun orang yang memberikan sedekah itu tidaklah berdosa. Dah dia minta, kita ingat sungguh, kita beri. Dia yang berdosa, orang yang meminta, orang beri tak dosa.
kerana pemberian itu, hingga ia mengetahui bahawa orang yang diberinya sedekah itu akan menggunakan habuan itu untuk membuat maksiat. Saya pernah apabila orang, kalau di bahasa Kemaman tu, kebanyakan anak murid kita lah, hak jual daging ke, hak jual ikan yang satan ke, jual sayur ke, hak jual ramai lah. Kadang-kadang ada seorang, satu hari itu ada seorang yang uzur, keadaan miskin, kaki dia kudung, tak ada kaki, pakai baju Melayu, pakai kain, pegang tongkat dulu, minta sedekah. Lalu kita dah nampak dia minta gitu, kita pun nak ajar diri kita, nak didik diri kita, nak didik anak. Kalau boleh sedekah ni, berilah kepada, keluarkan duit daripada poket kita, hasil gaji kita, usaha kita, beri kepada anak sebaik-baik. Yang pertama nak latih diri kita, kedua nak latih anak generasi kita. Beri pada anak, tolong bagi ke pakcik tu, tolong bagi ke makcik tu, tolong bagi ke fakir miskin, masukkan dalam tabung. Itu cara kita. Setiap kali kita nak pergi Jumaat, bawa anak lelaki kita, nak ambil, masuk dalam tabung. Tabung ada berapa? Bagi, isi. Nak latih diri kita. Pergi pasar malam, pergi di mana saja tempat kita pergi, nampak, bagi kepada anak, nak latih. Dua latihan. Sama, dia latih diri kita, kedua anak kita. Apabila kita dah ambil duit, macam sambung tadi, pakcik tua tadi, kita pun tengok dia kusuk masak. Nah, tak teruru kita bagi duit. Lalu sahabat yang jual barang-barang lah, dia kata, Ustaz, dah kita bagi duit, dia panggil Ustaz. Kalau saya nak bagi. Dia kata gitu. Dah kenapa pula? Dia ni bukan apa Ustaz, lepas dapat duit ni, nombor dak pandang ke miskin, dak pandang tua, dak pandang kudung, dak pandang tepat, OKU, dapat duit, nombor ekor. Jadi dokar lah kita nak, pakcik, mari mula pitih pula ya. Mudah-mudahan hak kita bagi tadi dia beli makanan lah. Hak kita beri, dia dapat pahala dah. Mudah-mudahan hak kita bagi tadi, biar dia beli makanan lah, jangan beli nombor ekor lah. Dah kita tahu akan datang, kita berjaga-jaga lah. Nah, itu dia. Seterusnya dia kata lagi, Nabi sebut dah, dia je orang yang mendesak. Dan awasi diri kamu. Dia kata, dan awasi diri kamu dah. Ingatlah nasihat ini baik-baik dan awasi diri kamu. Mudah-mudahan Allah menghormati kamu sekalian. Dan hendaklah kamu menegur saudara-saudara kaum muslimin dari kebiasaan meminta-minta ini ketika tidak perlu dan tidak ada hajat yang mendesak. Nabi sabda lagi, "Lau ta'lamuna ma fil mas'alati ma masya ahadum ila ahadin yas'aluhu." Sekiranya kamu mengetahui apa yang ada di dalam meminta-minta itu, nescaya tidak seorang pun mahu meminta orang lain. Sabda Nabi lagi, mas'alatul ghaniyyin nar in qalilan fa qalil wa in kathiran fa kathir. Peminta yang tidak perlu itu seperti meminta api. Kalau dia tak ada desak, dia ada duit makan minum, tapi dia minta lagi, kutip lagi. Nah, peminta yang tidak perlu itu seperti meminta api. Jika sedikit, sedikitlah apinya, dan jika banyak, banyaklah apinya. Sampai gitu tadi Nabi sebut dah. Saya nak perhabis sikit lagi. Bukan maksud tidak perlu di sini kerana ia mempunyai wang banyak, tetapi maksudnya tidak perlu minta dah, kerana ia boleh berusaha atau bekerja untuk mendapatkan sara hidup pada hari itu. Meskipun sedikit, jika pun anda terpaksa meminta, mintalah, tetapi jangan memaksa dan cerewet. Hendaklah hatimu mengingat Allah dan memohon kepada-Nya. Jika anda telah dapat pemberian yang dapat menutupi keperluan anda pada ketika itu, maka hendaklah anda berhenti dari meminta-minta lagi, dan ucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbudi pada kamu.
Manakala orang yang tidak memberi, hendaklah anda memaafkan. Kadang kita ni orang miskin, orang yang memberi dia memuji, orang tak beri dia keji selalu. Rumah besar saja kedekut, berak dia tulis pula dalam atas A4 Haji Bakri. Lepas tu dia tulis pula P. Ramli kata, pada dia buat. Haji Bakri kawan. Kerana tidak ada rezeki pada dia. Jika ada nescaya ia tidak boleh menahannya. Seterusnya, janganlah anda meminta-minta di khalayak yang ramai. Dengar, kadang-kadang ada juga jenis korporat ni. Kalau pergi minta seorang-seorang rumah, mampu dia tak layan. Cuma minta depan orang ramai. Siap dia tanya, nak berapa? Nak berapa kau? Nak minta depan geng-geng dia, korporat belakang. Dah nak berapa? Nampak tu. Kan sedap bunyi. Ada jenis kalau minta belakang-belakang ini tak beri. Tapi minta depan orang ramai, lepas tu geng kata, hebat mu Haji. Hebat entah. Lagi kembar tambah kosong ni. Nak kena puji pula. Ni style orang kaya pula. Seterusnya, janganlah anda meminta-minta di khalayak orang ramai. Jangan minta dengan maksud supaya orang yang diminta itu memberi kerana malu. Nampak tu. Jika anda melakukan demikian dan orang itu memberi anda kerana malu, tapi jika anda meminta di waktu selian, dia tidak akan memberi. Macam kita. Maka berkata Imam Ghazali dalam masalah ini, apa yang didapati dengan cara memalukan seperti contoh yang di atas tadi, maka tidaklah halal baginya secara batin. Imam Ghazali kata, minta di rumah seorang-seorang tak beri, dia minta terus orang ramai. Tu dia. Meskipun pada lahirnya ia menjadi habuan yang halal. Banyak bagi. Kalau we belakang ni 10 riyal. 5 riyal, 10 riyal. We depan orang ramai, boleh 1,000, 2,000. Kan banyak. Demikianlah maksudnya. Akan tetapi jika anda diberi suatu daripada habuan dunia tanpa anda minta dan tanpa lahap, maka bolehlah anda mengambilnya. Jangan sekali-kali anda kembalikannya, terutama sekali jika anda memang memerlukan. Anda boleh mengembalikan barang itu hanya jika anda yakin ada maslahah bagi agama dan hatinya. Apabila anda kembalikannya, tetapi jika anda kembalikan kerana membesarkan diri ataupun kerana mencari nama, biarlah orang akan berkata sesungguhnya si fulan itu tidak mahu dunia, maka dengan itu anda akan terjerumus ke dalam dosa. Tak boleh ni, kita tak mainlah dunia-dunia ni. Kita tak boleh ni. Orang pun tengok, bagus, zuhud dia hebat, tolak dunia. Nampak tu. Kita memerlukan dunia. Mana boleh tolak dunia? Perlukan dunia untuk jambatan akhirat. Kalau saya tolak dunia, tambah pakai kereta contoh. Pakai gue kereta-kereta, nak dunia belaka kena pakai unta. Jalan kaki tak apa. Kalau saya mengajar daripada duduk Cukar, nak mari mengajar sini, lepas asar saya jalan kaki. Jemaah tanya, mana ustaz mengajar tak? Saya mengajar mana ni? Dah berapa lambat? Saya jalan kaki. Bodoh ustaz tu. Tolak dunia tak boleh. Tengok. Kita kena perlukan dunia untuk jambatan akhirat. Bukan dunia semata-mata dunia, lupa akhirat. Jangan. Yang mana seharusnya anda memelihara diri dari hal yang demikian. Ingatlah, jangan sekali-kali menerima pemberian yang haram. Jangan terima. Ataupun ada yang syubhah nyata, yang nyata syubhah, sekalipun ia diberikan kepadamu tanpa diminta. Itu dia. Dia ni memang kaki rasuah. Dia ni memang kaki tipu. Ada seorang mu'allaf. Seorang mu'allaf. Dan dia yang jadi chef mana tu, di Genting Highland. Saya dah cerita ke wallahualam. Dia kata, ustaz, dia pernah masak apa? Masak jani budak. Buat sup. Ada hak Allah. Lepas tu masak ular sawu. Dia sana. Lepas tu orang hak suka makan beruk ke hak makan otak kan, dia ada satu meja yang boleh terbuka, masuk kepala beruk, tutup. Lepas tu dia parah dengan pisau, buka tu korok,
Tengah hidup-hidup ni, lepas tu dimasukkan sos. Tengok tu. Makan otok, nak suruh kuat nafsu syahwat, dah makan macam-macam lah benda haram. Akhirnya dia dah masuk Islam, dia dah bertugas sana, dah duduk di Kemaman sekarang ni. Satu hari dia kata, Ustaz nak duit. Dia kata memang kita nak duit, tapi duit yang halal. Tapi Ustaz halal tak? Kita ditakak beruk, takak ke? Sebab kan geting Highland tu ramai orang beli. Sebab pelacur daripada negeri Jepun, Korea ke, China ni, dia nak makan ke hak hidup, dia nak makan otak, makan bunuh tembak tak. Racun, dia punya tengkorak atas tu macam kita makan wahnya muda. Racun tu, keluar otak tu. Dia kata, Ustaz, kita pergi takak ke tau. 10 ekor seminggu tak apa dah. Sebab genting tu dia beli 700 hias ekor. Tengok tu. Dah tak tu 700 hias ekor kali 10 ekor. Tak dah. Orang kata kat dia orang panggil aku Ustaz beruk tak ni. Dah. Dak pergi ngajar. Mana naik atas keting beli takak beruk. Kan kira banyak. Pergi muat lagam tu. Tok pisang, tok perakak boleh 10 ekor. Pergi jual atas keting dah. 700 hias ekor. Jadi kata tak boleh lah Syekh. Entah dah masuk Islam, mana Ustaz pula. Nak, ni cari rezeki yang halal. Jangan nak jual-jual benda-benda yang pelik-pelik. Nah, semua dia kata semua peringatan-peringatan ini adalah sebagai petunjuk. Dan kepada Allah sahajalah kita memohon taufik. Dan cukuplah Allah menjadi sebaik-baik tempat untuk kita bertawakal. Jangan meminta-minta pada manusia, tapi memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah minggu depan kita masuk tentang bab puasa. Bab puasa, bab dah lama dah, beberapa bulan lagi. Sebulan dua lagi kita akan menyambut Ramadan. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan bahas tajuk perihal puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.